Ni nampak kan? Nampak Kak. Okey. Jadi dalam tajuk saya ni iaitu meningkatkan kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah murid tahun 6 menggunakan teknik jadual 9 petak. Untuk pengetahuan semua, teknik ni saya dah amalkan 8 tahun yang lalu dan masih lagi digunakan untuk mencari mengawal pemboleh ubah. Kalau cikgu sains dia tahulah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi kita menggunakan teknik ni. Jadi pada 16 hari bulan 3 itu, sekolah saya terpilih dalam projek Renovational. Jadi Renovational ni adalah gabungan daripada 3 idea, iaitu melibatkan kajian tindakan untuk guru, inovasi dan kreativiti murid dan budaya pemikiran antarabangsa untuk semua. Jadi saya terangkan sedikit apa Renovational ni. Jadi kita nak mewujudkan budaya kreativiti murid itu, ya, di mana dalam semasa kita mewujudkan budaya kreativiti murid itu akan mewujudkan satu kesamarataan dalam pendidikan yang kita berikan pada semua murid, dan murid berpeluang untuk berkreativiti dan ditonjolkan. Okay, slide kedua. Okey, hasil daripada pemerhatian yang saya buat itu. Jadi apa kaitan yang saya nak buat dengan Reno dengan teknik saya ni? Pertama, biasanya bila kita bagi teknik kan, guru yang akan menyampaikan teknik tu. Dalam kaedah Reno ni, kita sebut ringkaslah, ada satu juga. Jadi dalam Reno ni kita membudayakan murid yang menyampaikan kaedah kita tu. Jadi hasil daripada pemerhatian, duk fikir-fikir macam mana nak aplikasikan kaedah Reno ni dalam modul 2021 hingga 2025 ni. Duk fikir-fikir dengan rakan-rakan, dengan guru saya. Jadi duk fikir pula, saya ada mentor saya ni, Dr. Zaini daripada IPG, iaitu pakar dalam Reno ni, founder dalam Reno ni. Dialah yang membimbing sekolah saya dalam membentuk membudayakan Reno ni. Jadi saya rasa rakan-rakan jelaskan, Reno ni kita biasa cikgu yang mengajar. Okey, slide depan. Okey. Seterusnya dalam kajian saya ni, dalam isu dalam mata pelajaran sains, murid ni dia tak menguasai tiga bahagian. Jadi dalam kajian saya ni, saya fokus pada TPS, mengawal pemboleh ubah yang nombor 2 tu, ya. Seterusnya ni hasil daripada pemerhatian yang saya lihat, iaitu saya tengok 2 kelas. Sekolah saya buat ujian sedikit pada 1 Mac, iaitu ke atas budak tahun 5 dan tahun 6. Jadi saya ambil salah satu pemerhatiannya. Tengoklah kawan-kawan, iaitu hasil daripada murid kita yang terlalu lama berada di rumah, ya, tak boleh jawab, ya, soalan, iaitu itu kalau tahun 6 Maliki ni kelas yang sederhana saya mengajar, iaitu 12 orang sahaja, 12 orang yang gagal hasil daripada 32 orang, dan kelas 6 Hambali ni kelas nombor 4, iaitu lulus 2 orang saja dan gagal 16 orang. Itu adalah keadaan murid kita sekarang ini yang terlalu lama berada di rumah, ya. Seterusnya, inilah kaedah Reno yang saya katakan tadi, iaitu kaedah tradisional, iaitu banyak guru yang memberi penerangan, ya. Ini gambar yang saya tengok, ada rakan-rakan tengok.
Ya, ni kaedah biasa. Saya kita pergi ceramah tapi murid kita hanya dengar saja kan. Itu kaedah tradisional. Memang majoriti lah setakat ni kita kan. Terutama saya sendiri lah. Jadi selepas diperkenalkan, ni gambar sebelah ni rakan-rakan tengok. Ini adalah budaya Rino. Budaya Rino ni dia banyak cara. Jadi ni salah satu kaedah. Jadi kalau di sekolah saya ni, saya dulu yang akan mulakan dan rakan-rakan akan tengok guide saya ni dan rakan-rakan di sekolah akan buat juga. Jadi salah satunya saya buat satu bilik kecil. Bilik tu kaedah kita. Jadi murid-murid akan masuk ke dalam bilik tersebut, akan menggunakan kaedah tu dan guru akan guide juga mula-mula. Guru akan guide juga. Kemudian saya wujudkan satu kita panggil cikgu cilik ataupun guru cilik. Do you hold a Ini antara position 4 orang yang masuk dalam bilik kecil. Dalam ni kaedah teknik in any jadual public? sembilan kotak. Duduk dalam bilik ni pandailah nak cari PMPB Mala, iaitu mengawal pemboleh upah. Tu bilik ni boleh mengajar orang. Contoh cikgu Kelantan. Okey. Ni salah satu gambar lah. Saya rasa dengan kaedah gambar rakan-rakan lebih mudah faham. Iaitu ni saya sediakan bilik. Bilik ni bilik sementara. Guru besar saya akan sediakan bilik yang lebih selesa, lebih luas. Ni tujuan saya buat sementara sebabnya bila ada bilik sementara barulah benda tu akan berjalan. Ya, kalau nak tunggu bilik tu siap, hok kajian kita ni tak tahu bila lah nak siap kan. Jadi saya buat dulu bilik sementara ni. Ni. Dan gambar yang kedua, gambar yang ketiga ni adalah salah satu permainan yang boleh bermain di dalam tu. Jadi murid-murid boleh masuk bila-bila masa untuk menjalankan kaedah ni. Ya, jadi tapi dalam bilik tu perlu ada seorang guru cilik ataupun 2 orang guru cilik yang akan membantu murid yang tidak tahu berkenaan dengan mengawal pemboleh upah. Salah satu lagi, ni saya ambil gambar. Yang sebelah ni adalah salah satu ujian selepas mereka menjalankan lepas masuk bilik tu. Bilik tak ada nama lagi, doktor suruh namakan dah bilik tu nama ke apa, jadi tak ada nak mikir lagi otak. Tak apalah, insya-Allah Allah bagi Allah bagi tu nama-nama. Dia kena nama-nama yang ada wow lah. Biar orang dengar bilik tu rakan-rakan pun boleh bantu saya lepas ni kalau nak reka nama bilik yang saya buat ni. Ya. Dan gambar atas sikit ni, ni adalah kelas nombor 4. Tengok rakan-rakan dia punya murid kita ni. Bila murid sedikit, bila tak lama ni respon dia tu. Ya, respon dia nak belajar. Ni murid ni ni kelas nombor 4. Ya, kelas nombor 4 ni al-maklum sajalah. Rakan-rakan tak tahulah kan. Okey. Tengok gambar respon dia tu. Ni saya ambil ni tanpa mereka sedari ni. Yang dia tunjuk ni pandai sikit. Ya, nama Hazim, pengawal PSS ni, kelas nombor 4. Dialah nampak menonjol sikit, saya duk train dia dalam guru cilik. Ya. Pandai dah dalam menceritakan tentang konsep mengawal pemboleh ubah ini. Okay, ni salah satu contoh. Ni sebelum saya jalankan kaedah ni. Ya. Kita sebelum waktu ni kosong. Dan ni adalah salah satu soalan lah dalam macam ni. Soalan PMP Malang ni soalan tinggi ya. Tapi kalau kena gaya, pandai budak kita, insya-Allah. Ya. Okey, ni kelas Nen Maliki. Ni pakai spek ni pandai sikit ni, Suraya ni. Nampaklah ni. Tak boleh lawan saya lagi, tapi maksudnya bijak dah dalam nak apa kata-kata nak ajar rakan-rakan ya. Rakan-rakan dalam mencari PMPB Mala. Dan ada satu cerita saya nak cerita kat kawan-kawan, iaitu
siapa cikgu kelas dia tu ngaju. Siapa belajar sains saja lah. Sebabnya laliknya duduk dalam bilik kecil ni. Mari royak aku saya cikgu ngaju cikgu tak usah ngajar sebabnya duk mengajar sains. Bukan saya nak riak ke apalah, sajalah nak kongsi dengan kawan-kawan. Asalnya murid ni tak minat tapi tengok minatnya mereka. Saya kata tak payahlah mari waktu lain, mari waktu rehat dah sahaja ataupun waktu pulang tu kalau lah ibu bapa boleh ambil lewat tu bolehlah guna, jangan guna waktu lain. Sampai satu tu kawan-kawan, ya, insya-Allah dengan kesungguhan anak-anak murid kita dan dengan keberkatan kita dalam mencari kaedah, ya. Dan ini adalah 5 orang yang saya iktiraf lah. Tapi tak iktiraf mana lagi lah. Baru berapa hari guna. Saya mula kaedah ni 10 hari bulan 4. Ya, 10 hari bulan 4 saya guna. Ada dah 5 orang guru cilik. Cikgu cilik lah. Sebab dia sedap panggil cikgu. Cikgu cilik. Kata boleh lah. Dalam kaji saya tulis guru cilik. Jadi itulah hasilnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Dan ni saya berkongsi dengan rakan-rakan. Maksud perbincangan dia dalam bilik kecil itu adalah satu kehidupan. Ya, satu kehidupan mereka selepas mereka keluar dari alam sekolah. Latihan tentang keyakinan untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar. Mereka tidak akan usung A ke mana-mana. Tu saya buat gambar A tu. Tetapi akan usung pengalaman dan keyakinan diri yang dipelajari, ya, sewaktu alam persekolahan, terutama bagi sekolah rendah. Dan ini saya nak sharing dengan rakan-rakan orang yang membantu saya dalam membina membudayakan Rino di sekolah, iaitu Dr. Muhammad Razi Ismail, Ketua Unit Hubungan Luar dan Antarabangsa IPG Kota Baru, iaitu dia adalah founder dalam Rino National Plan Program School of Life. Ya, semoga dengan izin dari Allah akan mengubah pembudayaan di sekolah saya nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan. Saya stop sharing ni. Ni. Saya tanya Cikgu Zaini daripada SP Osman Khalid 2. Semoga SP Osman Khalid 2 dapat